الحجتين يا رب العالمين كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak, untuk sama-sama kita melihat kepada halaman 45. Semalam kita melihat kepada dua ayat dan pada hari ini kita akan melihat ayat 267 bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Safa, apa khabar? Sihat-sihat. Alhamdulillah. Ya. Kita masih lagi meneruskan perbincangan tentang infak. Sebagaimana kita maklum pada tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio, dalam juz yang ketiga ini akan bercerita tentang infak dan riba dan juga hutang. Sebelum kita diakhirkan 3 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah yang bercerita tentang apakah kesimpulan besar daripada surah yang dinamakan sebagai Sanamul Quran. Sanamul Quran maksudnya ialah bonggol ataupun puncak Al-Quran. Maksudnya kalau kita naik gunung itu, dia punya puncak tu namanya Sanam. Jadi memang ia adalah satu surah yang besar, yang tinggi, nak mengikutnya itu lelah juga. Tetapi bila sampai ke puncak, kita akan nampak keseluruhan isi Al-Quran ini, dan itulah yang akan berulang pada surah Ali Imran sampailah kepada surah yang terakhir, surah An-Nas. Mari sama-sama kita mulakan sesi kita dengan doa. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi halaman 43-45 ayat 267. Iaitu pada kali ini kita akan melihat perintah mengeluarkan infak zakat daripada harta yang baik, bukan yang buruk. Mari sama-sama kita baca ayat 267 ini untuk kita memaknai dan menghayati isi kandungnya, insya-Allah bersama Ustaz Tirmizi. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Fadil Ustaz Tan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, banyak-banyak syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah dan kurniaan dapat sama-sama kita pada ketika ini bersama dengan Al-Quranul Karim. Inilah kitab yang menjadi silibus kita bagi My Quran Time 20.0. Kita belajar 1/3 daripada setiap helaian, sebahagian daripada satu muka surat, satu ayat ke satu ayat, sudah pasti akan menjadikan kita lebih kuat, lebih bersemangat, motivasi dengan mendapat suntikan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan penawar syifa ataupun penyelesaian kepada semua persoalan. Dan selagi mana kita bergantung dengan Al-Quran, sebagaimana inilah kita akan berada di atas jalan yang benar, tidak akan bengkang-bengkok, insya-Allah. Amin. Baik, ayat 267. Satu ayat yang akan kita belajar pada hari ini. Namun seperti biasa, kita nak dengar terlebih dahulu ayatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmatnya kepada kita semua, dan kita semua dapat tadabbur pula ayat-ayat ini, sehingga memberi kesan kepada jiwa-jiwa kita yang sudah pasti memerlukan kepada ubat ataupun penawar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum كسبتم ومما
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat 267 untuk sama-sama kita memberi perhatian bagaimana kalau kita melihat Allah sudah pun memberi kita dua perumpamaan pada ayat 265 dan 266, dan kali ini diseru kembali dengan perkataan ya ayyuhal ladzina amanu. Kita memperhatikan format ini juga pernah berlaku pada ayat yang sebelum ini, pada muka surat 44, bila Allah menyatakan kisah Nabi Ibrahim pada ayat 260, kemudian perumpamaan tentang infak dan teguran jangan diikuti segala infak itu dengan manna wal adha pada ayat 264, diseru sekali lagi Ustaz ya ayyuhalladzina amanu. Maksudnya apa? Nak menceritakan bahawa kadang-kadang orang beriman pun dia leka kita yang ingin menjadi orang beriman leka bahawa kadang-kadang kita sudah pun berbuat sedekah, berbuat kebaikan, tetapi kita terlupa bahawa ada dua ujian yang Allah akan beri bagi setiap sedekah yang kita lakukan, iaitu apa? Ujian manna wal adha, iaitu orang yang kita bantu itu mungkin dia tidak menghargai, maka kita mungkin manna, mengungkit balik ataupun nak beritahu saya yang bantu awak, yang memberi nafkah selama ini. Satu. Yang keduanya adalah adha, iaitu bila kita sedekah dengan ilmu kita, dengan tenaga kita, dengan harta kita, orang itu menyakiti hati kita, maka kita pun akan menyakiti kepada orang tersebut dengan mengatakan saya dah bagi awak duit, saya dah bantu awak dan sebagainya. Padahal sebenarnya kebaikan yang kita buat itu bergantung pada niat Ustaz Ayat 264 itu niatnya adalah kerana manusia, tetapi kalau ayat 265 yang kita belajar semalam adalah berkaitan dengan mencari redha Allah pada setiap masa. Baik. Jadi pada hari ini kita melihat kepada seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah ingatkan kepada orang beriman, semak balik kepada 6 rukun iman yang ada kalau kita berinfak, iaitu kalau 6 rukun iman tu diberi perhatian, infaknya akan jadi bagaimana? Anfiqu min tayyibati ma kasabtum, iaitu kamu hendaklah berinfaklah daripada perkara yang baik-baik. Pasal ada isu Ustaz ada orang yang dia dapat duit rasuah, duit haram, kemudian dia infak. Pasal dia kata kalau saya infak ni, saya pergi umrah, saya pergi haji, nanti bersihlah dosa saya. Tak. Benda kotor tak boleh dibersihkan dengan kotor, kan? Maksudnya apa? Kalau kita tengok bahawa duit daripada rasuah tak boleh zakat, kan? Kalau dah terlebih dia punya income-nya, termasuklah dengan rasuahnya, dengan penipunya, scam-nya apa sebagainya, lepas tu dia kata tak apalah saya zakat, kan? Sepatutnya 2.5% itu dia tambah zakat 10%, tidak diterima. Malah kalau kita pergi pejabat zakat pun, pejabat zakat akan kata keluarkan duit yang kotor tersebut dan dibuat jalan raya, benda-benda yang maslahahnya kebaikannya rendah, untuk tandas dan sebagainya. Dia tidak boleh dizakatkan. Zakat hanya untuk perkara yang Allah nyatakan di sini min tayyibat, iaitu daripada perkara yang baik-baik. Income yang halal, memang kerja pukul 8 sampai pukul 5 itu income, itu yang dizakatkan. Kalau pukul 8 masuk, pukul 3 dah keluar kan? Gaji penuh. Yang haram itu tidak boleh dizakatkan. Itu perlu dikeluarkan dan ia perlu dilupuskan. Boleh berkomunikasi dengan pejabat zakat ataupun di Baitul Mal. Mereka akan ada bagi satu projek ataupun bahagian untuk harta-harta yang rasuah, yang apa sebagainya. Baik. Jadi ini seruan kepada kita semua untuk memilih perkara yang baik-baik. Makasabtum, apa yang kamu usahakan. Sama ada kita berniaga, sama ada kita bekerja, sama ada kita mungkin bertani, Ustaz Jadi itu adalah usaha-usaha yang baik itu, semuanya itu perlu disemak balik. Kalau baik, maka diberikan
perhatian untuk diinfakkan. Dan seruan ini juga memberi perhatian kepada kita, kalau kita nak derma, kalau nak derma kepada orang lain, jangan bagi yang yang lusuh-lusuh yang dah kita tak nak. Itu pun satu perkara juga, ya, di mana dalam asbabun nuzulnya ada orang yang derma kurma yang segar-segar, kan. Kemudian ada juga di kalangan orang munafik, dia rasa macam orang derma, dia pun nak derma juga, tapi dia masukkan kurma yang memang dah orang tak makan dah, dia letak sekali pasal dia nak dikira juga sebagai penderma. Maka turun ayat ini sebagai templak kepada orang yang mengaku beriman, dia tidak akan pilih yang buruk-buruk, kan. Tidak pilih yang buruk-buruk. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, iaitu daripada tadi apa yang diusahakan, perniagaan, dan juga daripada pertanian yang mengeluarkan hasil-hasil, contohnya bijirin, ya, gandum ke, kurma ke. Kalau yang baik dia akan dermakan, dia akan zakatkan, bukan yang teruk-teruk. Jadi apakah pelajaran besar Ustaz, ya? Pelajarannya ialah derma yang elok. Itulah kesimpulannya. Jangan yang baki-baki sahaja. Dan selepas ini kita melihat bagaimana Allah menjelaskan penekanan jangan dipilih benda yang teruk. Kita berehat sebentar, kembali semula dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq. Waj'alhu lana hujjatain ya اقرأ باسم ربك الذي خلق. Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time. Setiap hari jam 12 tengah hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran, Salat Infak. minhuma jahina warzuqna tilawatahu. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. صدق الله. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq. Pada hari ini kita melihat kepada ayat 267 bagaimana Allah menyeru kepada orang-orang yang ingin membina iman untuk sama-sama berinfak pada perkara kebaikan, ya, pada perkara kebaikan, daripada sumber yang baik-baik, daripada kualiti yang baik, ya, dan
Daripada apa yang diusahakan, daripada hasil tanaman ataupun hasil bumi yang diberikan seperti biji-bijirin ataupun mungkin juga daripada galian Ustaz ya. Apa sahaja daripada bumi ini bukannya diberikan yang baki-baki sahaja untuk diinfakkan pada jalan Allah ataupun untuk kita bersedekah. Dan ayat ini sebenarnya bukan sekadar tentang infak yang biasa-biasa Ustaz ya. Ini juga seruan kepada kita untuk berzakat. Ya, kalau zakat itu, zakat fitrah itu, makan nasi biryani selalu, tapi bila bayar tu yang bayar RM7 tak boleh ya. Dia kena ambil ikut kepada level bagaimana seseorang itu menganggap thayyibat. Kalau dia suka makan nasi yang biryani itu, dia kena bayar juga dengan biryani. Tapi kalau dia biasa makan nasi yang RM7, bukan RM7 sekilo, ialah lebih kurang begitu, jadi dia pun bayar zakat fitrah RM7 untuk secupak tersebut. Baik. Jadi apakah penekanan Allah bila Allah amat serius tentang perkara ini? Di bahagian tengah itu kita ingin baca wala tayammamu, iaitu kena jaga-jaga dalam hidup kita ini, jangan sampai ketika kita beri kepada orang lain kita beri sesuatu yang tidak baik. Kita baca pertengahan ayat ini bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Kita nak baca sekali lagi pada ayat tengah mula-mula pada wala tayammamul khabith. Untuk pada ayat 267 ini. A'udzubillahi minasyaitanir. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa واعلموا أن الله غني حميد. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah pertengahan daripada ayat 267 yang maksudnya wala tayammamu, jangan kamu memilih al-khabith, yang buruk-buruk, minhu, daripada harta yang diusahakan Ustaz ya, daripada apa yang kita bagi, tunfiqun walastum biakhidhi, ya, iaitu kamu tidak akan mengambilnya illa anta tu'midu fi, sehingga kamu pejamkan mata nak menceritakan benda tu jijik ataupun teruk. Ya. Jadi ini penekanan sekali lagi, walaupun Allah dah maklumkan pilih yang elok-elok, tetapi bila diberi penekanan pada bahagian kedua ini menunjukkan apa? Kalau katakan seorang bos misalnya memberi gaji kepada staf dia, ataupun seorang ayah ibu memberi makan pada anaknya, ataupun kadang-kadang kita ada juga berniaga kan, dah baki-baki, dah dekat-dekat nak basi tu, itu yang didermakan, maka perkara itu yang Allah kata kalau kamu sendiri pun tak nak makan dan ambil perkara tersebut, maka jangan buat. Jangan buat. Kerana apa jangan buat? Kerana ini melambangkan, sebagaimana kita faham daripada ayat 265-266, kita sedang membina apa? Kalau kita derma itu, kita tahu bahawa ianya akan pindah kepada akaun akhirat. Takkan kita nak bina rumah kita ke akhirat dulu, Ustaz. Dia punya tandasnya bocor. Kan? Tandas bocor, dia punya sungai dekat akhirat nanti itu, sungai apa? Sungainya bau busuk kan. Kita tak nak buat perkara tersebut. Jadi kesan daripada kefahaman ayat 265-266 itu, kita tidak akan pilih yang buruk-buruk untuk kita dermakan. Pasal bila kita derma, kita sebenarnya memindahkan kepada akaun akhirat, tapi tak naklah rumah kita jenis yang 2 tahun duduk runtuh, Ustaz. Kan? Tak nak kita jadi begitu. Dan ini adalah cara pandang bagi, kalau katakan bos-bos ke kan, nak bayar gaji tu, dia kalau untuk dia nak gaji tinggi. Tapi kalau untuk staf itu dia tak payahlah, kau gaji tak payah naik sampai 5-10 tahun. Perkara tersebut adalah tanda bahawa iman. Seruan dalam ayat ini adalah berkaitan dengan iman. Dan ini adalah kandungan daripada juz yang ketiga, dan di awal juz yang keempat juga Allah mengulang balik perkara ini. Itu sebabnya kita nak baca daripada surah Ali Imran ayat yang ke-92 untuk kita nampak bahawa perkara ini kita akan lalui, dan mesej ini penting dalam kita bersedekah, berinfak, berjuang dalam kebaikan. Ayat 92 surah Ali Imran, muka surat 62 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله. Surah Al-Azim ayat yang ke-92 surah Ali Imran surah yang ketiga, kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu mendermakan sebahagian daripada harta yang kamu cintai, dan apa-apa pun yang kamu dermakan sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Kalau kita pergi lagi ke depan lagi surah Al-Insan Ustaz ya, bila bercakap tentang al-abrar adalah orang-orang yang berbuat bir, yang berbuat kebaikan, yang dekat dengan Allah. Mereka ini buat apa? Tunfiqu mimma tuhibbun. Dia akan sentiasa mendermakan apa yang mereka cintai. Oh, itu mencabar Ustaz ya. Yang cintai. Kalau yang kita suka sangat itu yang didermakan, itu al-abrar, ya, adalah orang yang amat dekat dengan Allah SWT. Jadi kalau kita kembali balik kepada ayat yang ke 267 tadi, orang yang bagi yang buruk-buruk, yang terpakai, itu je yang nak bagi, yang cantik-cantik tu dia nak simpan, maka orang ini tandanya bukan abrar, orang ini jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan di hujung ayat 92 surah Ali Imran tadi, fa innallaha bihi alim. Ya, maksudnya Allah ini bihi itu dengan apa yang kita infak itu, walaupun sedikit, Allah tahu. Allah tahu. Jadi mengapa penting Allah tahu? Kerana kita derma-derma juga, ya, infak tadi, tetapi niat di sebalik infak itu Allah tahu. Jadi kalau kita niatnya kerana nak bina rumah yang indah di syurga, Allah tahu dia mesti akan bagi yang terbaik kepada ahli keluarga, kalau nak bantu adik-beradik ataupun kalau nak bantu kawan, nak bagi pada staf, nak bagi pada masyarakat, dia bagi yang terbaik. Apa yang dia suka, ya. Bukan seperti mana dalam ayat 267 kita kembali semula, iaitu sampai walastum biakhirihi illa an tu'bidu fi, ya, sehingga kan kamu tidak akan mengambilnya kecuali dengan memejamkan mata terhadapnya. Maksudnya ialah macam ambil kat tong sampah kan, kalau boleh kan, pasal apa? Benda tu jijik, ya, ataupun kita pun sendiri tak akan beli. Contohnya kalau katakan kita contohnya kita makan kan, kita biasa makan makanan yang betul-betul, tapi bila bagi kat orang tu, bagi yang dah dimakan, dah habis, dah tinggal sayur je, kata tak apalah saya derma kan, ataupun kuih tu dah bercair-cair, dah hampir nak basi, itulah yang diberikan kepada masjid ataupun ke rumah anak yatim. Jadi kalau peniaga-peniaga, kalau ikut pada ayat ini, apa yang perlu buat? Nak derma ni, awal-awal tengah fresh kuih tersebut, asingkan awal, bagi ke masjid. Niat awal-awal daripada situ. Bukannya kalau tak laku nanti, tunggu ya, masjid section 19, section 18 tunggu ya, petang ya. Kalau awal-awal nak minta, tengok keadaan. Kalau laku semua, tak ada derma pada hari ini, maksudnya orang-orang ini sedang menyiapkan tempat yang agak busuk sikit lah kan. Kita tak naklah jadi tempat busuk bila sampai di akhirat, kerana mengabaikan ayat 267 sebentar tadi. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu perkataannya ialah illa an tu'midu fih, ya. Ghamada maksudnya memejamkan mata. Satu kali saja disebut dalam Al-Quran, nak menunjukkan perkara ini adalah sesuatu yang jarang-jarang berlaku kecuali ketika jijik melihat sesuatu perkara, dan inilah perkara yang perlu kita elakkan ketika menderma sesuatu yang jijik. Ada dua perkara, satu kualiti tak bagus, ya, tapi dari yang keduanya ialah kerana dia khabith, itu maksudnya daripada sumber haram Ustaz, ya. Kadang-kadang cantik je kan, tapi rupanya datang daripada rasuah, scam, tipu orang ataupun duit gaji yang tidak halal. Perkara itu perkara yang kita doa Allah lindungi kita. Kita berehat sebentar, kembali semula sampai sini dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين
جاهنا وارزقنا تلاوته. Satu perkara, saya petik dulu poin yang Prof dah sebut, kita sedar, oh saya sebenarnya boleh buat itu dalam bulan Ramadan. Kan? Itu antara clue lah untuk saya. Prof, silakan bagi nasihat. Baik, yang ni sebenarnya bukan, ini masalah yang biasa juga yang kita hadapi dan kita perhatikan kawan-kawan kita. Sebagai contoh, saya pernah waktu belajar dahulu, ada kawan yang isap rokok. Dia isap rokok. Tapi bulan Ramadan dia boleh berhenti. Maknanya sebenarnya boleh berhenti. Dia tak berbuka pun dengan rokok. Ada orang dia buka dia buka dengan isap rokok. Tapi ni dia tak buka dengan isap rokok. Dia boleh berhenti dalam bulan Ramadan. Habis Ramadan dia start isap rokok balik. Jadi yang ni saya kira sama juga dengan perkara lain. Ada yang mungkin orang dia suka tonton movie ataupun tonton perkara yang tidak elok, tapi waktu Ramadan dia boleh berhenti. Menunjukkan yang pertama, dia ada kekuatan sebenarnya untuk melakukan perkara tersebut. Tetapi dalam masa yang sama sebenarnya dia memerlukan sistem sokongan itulah, support. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله. والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat terus setia dalam My Quran Time, Quran Salat dan Infak. Alhamdulillah, kita masih lagi menyambung pengajian kita. Dan sekarang kita nak mengupas ataupun sedikit mengulang kaji bacaan ataupun tajwid, sebutan-sebutan kalimah dalam ayat yang telah kita baca sebentar tadi. Ya ayyuhallazina amanu, kita nak tengok tentang apakah hukum ataupun kalimah-kalimah yang menjadi pilihan kita pada kali ini. Ya, kita lihat di paparan slide kita. Iaitulah menyempurnakan hukum ikhfa hakiki pada kalimah anfiqu dan juga min tayyibat. Dalam kalimah itu ada ayat yang berkaitan dengan hukum ikhfa hakiki, iaitu ya ayyuhallazina amanu anfiqu, kemudian selepas itu min tayyibati ma kasabtum. Nun mati bertemu dengan fa yang pertama, dan yang kedua nun mati bertemu dengan huruf ta. Yang mana kedua-duanya adalah hukumnya ikhfa hakiki. Tapi bila kita melihat pelaksanaannya, bunyinya tak sama. Hukum yang sama, tapi bunyinya tak sama. Biasanya kita belajar hukumnya itulah bunyinya. Tapi dalam bab ikhfa hakiki, bunyinya dengung juga, tapi ada kelainan bunyi itu. Tak sama sebiji seperti mana bertemu dengan fa, bertemu dengan ta. Yang mana kita semua ma'ruf, kita tahu huruf-huruf ikhfa hakiki ada berapa belas? Ada 15. Ada 15 huruf. Maka hari ini salah satunya ada 2 huruf kita bertemu. Nun bertemu dengan fa dan juga nun bertemu dengan huruf ta. Apakah maksud ikhfa? Yang kita dah belajar, ikhfa maksud dia apa? Ikhfa maksud dia sembunyi, tersembunyi, ikhfa. Maka cara bacaannya sudah pasti kita akan menyembunyikan bunyi ataupun kita kata lebih tepat menyembunyikan makhraj nun mati. Nun mati tapi tak dibunyikan makhraj, tak dibagi pada makhraj nun. Kan nun kan hujung lidah menekan ke langit atas. Nun, kita sebut nun an. Tetapi di sini nun mati dimatikan dengan cara menyembunyikan makhraj nun. Hujung lidah tak pergi sentuh pun langit tempat makhraj nun. Nun tu hanya dikekalkan pada gunnah sahaja. Dikekalkan pada gunnah, dengung yang berlaku di mana? Di khayshum ataupun di rongga hidung kita. Maka nun bertemu dengan fa. Salah satu dulu. Anfiqu.
Anfiqu. Cuba sebut. Kita tak sebut anfiqu tak. Kita sebut selepas daripada kita menyebut a tu, hamzah tu saja, a, kita tak bagi nun mati dari sudut makhraj. Daripada a terus kita bagi fa. Okay? Daripada a mulut kita sebut a tu, terus mulut kita standby nak sebut fa. Tengah terus gigi kacip kita menekan pada perut bibir huruf fa kan. Cuma tak tekan lagi, tak buka lagi huruf fa, cuma bagi standby, tunggu saja. Depan pintu fa tu. Baru ketuk pintu Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu. 1, 2, mula. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu. Dia bunyi seakan-akan bila kita dengar dia gunnah tu bunyi apa nama ni, nak pergi huruf fa ni. Macam tu. Dah bunyi bayang-bayang fa tu. Cuma dia tak terus menekan. Dia tak masuk, dia di sisi huruf fa. Menyembunyikan nun mati di sisi inda, kata-kata di sisi huruf fa lah. Kemudian selepas itu ada lagi satu lagi ikhfa juga, iaitu nun mati bertemu dengan huruf ta. Cara sama juga menyembunyikan makhraj nun itu. Selepas kita menyebut mim, mi tu kita nak standby sebut ta. Cuma kena hati-hati sikit lah, pasal ta ni dengan nun makhrajnya dekat. Ta hujung lidah belakang, gusi pengikat gigi atas tu. Ta, cuba sebut ta. Nun disebut nu. Dekat kan. Ta depan dekat gigi sikit, nun belakang sikit. Jadi dekat. Maka bila nak pergi ta tu, hati-hati supaya dia tak jadi bunyi nun yang diizharkan. Min, tak boleh min toy. Kita tetap baca min tayyibat. Cuba sebut. Min tayyibat. Min tayyibat. Min tayyibat. Cuma beza pula ta ni dia huruf yang tebal bersifat isti'la. Maka sudah pastilah gunnah itu pun juga bunyinya tak sama seperti mana huruf fa tadi. Anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Anfiqu min tayyibati ma kasabtum. أنفقوا من طيبات ما كسبتم. أنفقوا من طيبات ما كسبتم. Okey, jangan min itu hujung lidah rapat kena nun. Min dia mil, biar ada renggang sikit hujung lidah, jangan sampai kena langit kuat. Okey. Min tayyibati ma kasabtum. Min tayyibati ma kasabtum. Jangan nipiskan. Itu macam jumpa dengan ta. Tak boleh. Bunyi. Kerana pangkal lidah kita terangkat huruf ta tebal. Ta, huruf ta kan huruf yang isti'la kan, menyebabkan pangkal lidah kita terangkat dan huruf ta bersifat dengan kuat. Okey, sekali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Ya ayyuhalladzina
Okey. Kasabatum Kasabatum. Kasabatum. Tum. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu. Buat yang nafas pendek tu dia nak boleh berhentilah. Paling pendek bolehlah berhenti dekat anfiqu tu. Okey. Cuma kemudian ambil balik pada anfiqu. Mungkin ada sahabat-sahabat yang Quran, bawa Quran sendiri, mushaf nak tanda-tanda kan. Dengan tadabbur sekali boleh tanda. Orang yang nafas pendek lah. Kalau nafas dia sampai boleh teruskan. Okey. Berhenti pada fi'il amar di situ. Anfiqu. Wahai orang beriman, berinfaklah. Makna itu boleh lagi dipahami. Cuma jangan yang salahnya anfiqu kemudian diterus min tayyiba. Jadi ambil balik satu perkataan tu, anfiqu balik. Bernafkahlah dengan harta. Nafkahlah dengan tayyibat dengan masuk apa? Yang baik, yang halal. Yang baik dan yang halal. Okey. Sekali lagi kita baca sebelum kita nak rehat sekejap. Nampak nak minum air belaka tu kan. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. ومما أخرجنا لكم من الأرض Baik, Alhamdulillah, kita berehat seketika. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana dalam My Quran Time. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهنا وارزقنا تلاوته. Mana dah keadaan dah kucar kacir perang Khandak ni kan, kita gali parit kan. Betul. Orang Islam gali parit. Jadi Rasulullah nak tengok apa keadaan musuh dah kucar kacir kerana angin kuat, ribut dan cuaca sangat sejuk. Lalu Rasulullah kata siapa yang berani pergi? Siapa yang berani pergi? Rasulullah kata dalam hadis disebutkan, dia kata Lailatul Ahzab wa qad ittakhadna rihan shadidah faqala Rasulullah ala rajulun ya'tini bi khabaril qaum. Rasulullah kata tak ada ke seorang lelaki yang boleh bagi jadi pengintip, spy, tengok apa tentera musuh tengah buat. Semua sahabat tak berani pergi. Kerana siapa yang nak pergi mengintai tentera musuh, kemudian dalam malam yang gelap macam tu, kemudian dalam keadaan sejuk dan ribut, tak ada siapa yang berani. Lalu Rasulullah pun memanggil Huzaifah. Manggil Huzaifah terus taat saja, mana tak bertikai. Tak ada pula kata sejuklah Rasulullah malam ni ataupun dan bahkan kalau dalam kisah tu Huzaifah dah dekat dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika itu memimpin tentera musuh. Dia dah berada dalam keadaan dekat. Dia kata dalam hadis, kalau aku panah memang kena Abu Sufyan.
واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini kita melihat kepada satu ayat sahaja pada hari ini, iaitu pada ayat 267 pada juz yang ketiga, halaman yang ke-45, tentang seruan bagaimana Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman menjaga kualiti ketika berinfak. Ya, kalau sebelum ini diajarkan adab-adab, iaitu jangan diikuti dengan manna wal adha, iaitu mengungkit dan juga menyakiti orang yang kita bantu. Kali ini Allah membawakan tentang kualiti. Satu, kualiti dari segi halal, Ustaz ya. Tayyibat itu ada dua maksud. Satu ialah tayyibat baik dari segi sumber mendapatkan rezeki yang ada. Satu, yang keduanya ialah dari segi kualiti. Ya, satu halal, satu lagi ialah dia punya kualiti dia. Maksudnya tak basi ataupun yang dah rosak kan. Saya nak derma ni kereta kan. Kereta tu dah tak boleh pakai. Kan, menyusahkan lagi orang tu nak pergi hantar lori untuk pergi hangkut pergi ke tempat buang kereta. Jadi jangan diberi sesuatu yang tidak baik. Jadi dalam ayat ini di hujung itu Allah ada nyatakan sesuatu yang penting. Mari sama-sama kita ulang balik ayat 267 ini, mengingatkan kepada kita apabila kita memilih untuk bersedekah, untuk berinfak, pilihlah yang elok-elok. Malah kalau dalam ayat yang ke-92 surah Ali Imran tadi, mimma tuhibbun, apa yang kamu amat cintai. Ayat 267 kita ulang balik bersama Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. صدق الله. Surah Al-Azim ayat 267 ini adalah seruan kepada kita semua. Sekali lagi ia adalah senarai semak saja. Wahai orang yang beriman, dia tahu bahawa dia beriman pada Allah. Saya nak berinfak kerana nak Allah suka dengan saya. Jadi Allah kata berilah yang terbaik. Ya, kalau kita beriman kepada para malaikat, malaikat akan mencatat apabila kita berinfak itu adalah untuk mencari redha Allah dan juga menetapkan diri kita. Itu yang kita belajar dalam ayat 265. Kalau kita melihat kepada keimanan kita kepada kitab, sudah tentunya ini daripada kitab Al-Quran dan juga daripada kitab-kitab sebelum ini, dermalah yang baik-baik. Kalau kita beriman kepada Rasul, maka kita beriman kepada Rasul Nabi SAW bagi yang terbaik, Ustaz ya. Beri yang terbaik kepada perjuangan agama, memberi yang terbaik kepada ahli keluarga, kepada sanak saudara, maka itu adalah peringatan kepada saya, kepada tuan-tuan sekalian, kita nak mengikut pada Rasul kerana saya beriman kepada Rasul. Kalau saya beriman pada hari akhirat, apa jadi? Saya derma, saya akan masukkan akaun akhirat kerana saya nak bina rumah saya yang paling cantik, yang paling bahagia apabila saya hidup selama-lamanya di sana. Ya, itu kesan apabila kita beriman pada hari akhirat. Dan bila kita beriman pada qada-qadar Allah SWT, ada masa kita derma ini mungkin ada masa orang hargai,
Ada masa orang tidak hargai, ada orang menyakiti hati kita walaupun kita sudah membantunya, tapi kita tahu itu semua adalah ujian daripada Allah, walaupun ujiannya besar. Ayat 265 seperti wabil, hujan yang lebat, ataupun fatal, hujan yang gerimis ataupun embun, kita tetap juga akan terus berinfak dan menderma kerana kita tahu bahawa saya buat ini adalah kerana Allah mengingatkan di hujung itu, wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya, ketahuilah sesungguhnya Allah ini adalah maha kaya, maha terpuji. Mengapa dua nama ini penting, Ustaz ya? Mari kita tengok bersama. Ghani maksudnya maha kaya. Kalau kita tanya soalan, siapa yang perlukan sedekah? Kan? Allah yang perlukan sedekah ke kita yang sebenarnya perlukan sedekah itu, ataupun orang yang perlukan bantuan tersebut? Jawapannya apa? Antara kita dengan Allah, kita yang perlu bersedekah. Ya. Sebenarnya Allah bagi peluang kita untuk apa? Bagi nafkah pada keluarga, ataupun bagi ayah bagi nafkah, ibu memberi sedekah untuk menguruskan rumah, masak dan sebagainya. Allah bagi peluang. Allah sebenarnya maha kaya, tak perlu pun kepada kita bersedekah. Ya. Kita buat baik, nak buat baik pada anak ke, pada isteri ke, ada suami ke apa, Allah tak perlukan. Pasal apa? Allah itu ghani. Allah ghani dan Allah pun tak perlukan kita. Kalau kita tak nak buat baik dengan isteri ke, dengan suami, dengan anak, ada je orang lain yang akan berbuat baik kepada orang-orang begini, dan sudah tentunya Allah akan menguruskan perkara tersebut. Jadi bila perkataan ghani itu muncul, sebenarnya kita kena tanya, saya bersedekah ini sebenarnya siapa yang perlukan siapa? Kan? Saya perlukan Allah ke Allah perlukan saya? Jawapannya, saya perlukan Allah. Saya diberi peluang oleh Allah untuk bersedekah, untuk memberi nafkah ke, untuk bantu keluarga ke, ataupun bantu perjuangan Islam ke, itu peluang yang Allah berikan. Dan kalau kita tidak ambil peluang tersebut, sebenarnya Allah tetap kaya, kita yang akan jadi muflis, fahtarakat dalam ayat 266, di mana sampai di akhirat nanti hancur segala mahligai idaman yang kita nak bina, rupa-rupanya tak ada bila sampai di sana. Ghani. Kemudian kita melihat kepada Hamid, iaitu Allah maha terpuji. Sebenarnya bila seseorang itu sedar Allah ni maha terpuji, kita derma ke tak derma, kita derma baik ke tak derma baik, Allah tetap juga terpuji. Pasal apa? Pasal Allah yang maha kaya bagi yang cantik-cantik je, Ustaz. Allah bagi yang terbaik saja. Mana ada Allah bagi oksigen yang O3, kan? Dia oksigen tu O2 kalau kita belajar kimia lah, Ustaz, kan? Tiba-tiba Allah bagi ozon kat kita, kan? Terus tersedak kita, kan? Allah tak pernah bagi yang buruk-buruk, ataupun tiba-tiba je pasal orang ni bukan Islam, Allah tak bagi oksigen, Allah bagi karbon monoksida. Karbon monoksida tu asap daripada kereta tu, Allah bagi kat dia, kan? Orang lain semua sedut oksigen, dia punya hidung boleh sedut pula karbon monoksida. Kan boleh Allah nak buat begitu, tetapi Allah ini ghani, dan bila Allah ni kaya, Allah bagi sahaja, bagi yang terbaik. Jadi semua orang puji, walaupun bukan Islam pun tetap juga kalau dia susah dia cakap oh God, oh my God, kan? Kerana apa? Kerana dia tetap juga memuji dan tahu kekuasaan, kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi kita, kalaupun kita miskin, Ustaz ya, tetapi kita ada sikit-sikit itu, kita bagi yang terbaik. Dengan yang terbaik itu, insya-Allah, kalaupun orang tidak memuji, tetapi Allah yang maha terpuji akan memuji, menghargai kita. Dan kalau Allah dah hargai, Ustaz, insya-Allah di akhirat nanti, kita harapnya kita semua ya bersama tuan-tuan yang berada di studio, di rumah, mendapat mahligai yang indah dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana memilih beri yang terbaik dalam hidup kita. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, kita ingin pilih yang elok, bersih dan baik untuk dijadikan sebagai pemberian kita. Termasuklah kualiti dalam kita bekerja. Yang kedua, kikis sifat kedekut dan sombong dengan banyakkan sedekah dan zakat, ya, kerana ia membuang khabith dalam diri kita. Yang ketiga, berkongsi apa yang kita miliki untuk terus syukur dan bahagia, kerana kita tahu bahawa kita bersedekah ini, antara adakah orang yang mendapat itu yang mendapat manfaat ataupun kita. Sebenarnya bila sedekah, Ustaz ya, orang tu mungkin dapat makanan yang kita bagi, dia kenyang tak kenyang mungkin tak selesai pun masalah dia. Tapi bila kita saat kita bagi sahaja, kita sebenarnya sudah pun meletakkan batu bata rumah kita di syurga sana nanti, insya-Allah. Kita berdoa Allah izinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, Kau rezekikanlah kepada kami untuk istiqamah, berada di atas jalan kebenaran, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami keikhlasan dalam melakukan setiap ibadat, ya Allah.
Ya Allah, bersihkanlah hati-hati kami daripada ciri-ciri sifat munafik. Ya Allah, ya Allah, bersihkanlah amalan-amalan kami. Ya Allah, daripada sifat riak. Ya Allah, ya Allah, bersihkanlah lidah-lidah kami daripada bohong dan dusta. Ya Allah, sungguh Engkau lah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya Allah, ya Allah Tuhan kami, terimalah akan amalan-amalan kali ini di bulan Ramadan yang lalu. Ya Allah, terimalah Ramadan kami. Ya Allah, terimalah Quran, bacaan Al-Quran, infak, salat, qiyam kami dan puasa kami. Ya Allah, ya Allah, masukkanlah kami semua dalam syurga. Ya Allah, dan masukkanlah kami juga dalam syurga-Mu melalui pintu Ar-Rayyan yang kamu janjikan untuk orang-orang yang berpuasa. Ya Allah, ya Allah, bila kepada kami kesempatan dan ruang tersebut. Ya Allah, janganlah Kau kira kami dan janganlah Kau kirakan kesalahan kami dalam kami lakukan kesalahan. Ya Allah, maafkanlah segala salah silap kami. Ya Allah, kami hamba-Mu yang lemah. Ya Allah, kami hamba-Mu yang lemah yang banyak melakukan kesilapan penuh hina ini. Ya Allah, tapi ampunkanlah dosa kami. Ya Allah, kami sangat mengharapkan akan rahmat pertolongan-Mu. Ya Allah, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini, dan saya menyeru dan mengajak tuan-tuan untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu manifestasi infak yang kita belajar pada hari ini, pada hari-hari sebelum ini. Kerana kita tahu bahawa setiap kali kita mendapat peluang itu, kita sebenarnya memerlukan peluang itu bukan kerana orang yang dibantu ataupun Allah itu sudah tentunya maha kaya, tidak memerlukan kita untuk berinfak. Kita bertemu lagi pada siri akan datang untuk meneruskan mengapa ada orang takut untuk berinfak, takut nanti kurang harta dan jadi miskin. Bagaimana kita menyelesaikan isu itu dalam My Quran Time, Quran is Salat Infak, episod akan datang insya-Allah. وأطراف النهار واجعله لنا هجتين